Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Hari ini seperti biasa alhamdulillah untuk Jumaat kali ketiga kita di refleksi Jumaat. Refleksi Jumaat dengan tajuknya OKU tapi okey. Alhamdulillah. Pertamanya saya rasa inilah waktu yang sesuai untuk pihak kami mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak bagi tahun 1441 pada semua followers CSR Al-Ihsan. Apa khabar puasa hari pertama ni? Okey, baik. Hari ni hari Jumaat dan hari ni adalah hari pertama kita puasa. Dan kita harapkan perbanyakkan berdoa, perbanyakkan amal. Hari Jumaatnya, hari puasanya, moga-moga apa yang kita doakan, apa yang kita hajatkan, kita doa banyak-banyak. Moga-moga Allah Ta'ala terima dan Allah Ta'ala kabulkan apa yang kita minta. Alhamdulillah hari ni RJ, refleksi Jumaat. Dengan tajuknya OKU tapi okey. Okey, baik, kita tengok ada dah berapa orang yang join live kita. Alhamdulillah, boleh saya tahu yang join live kita hari ni daripada mana? Okey, hari ni kita bawakan motivator. Okey, orang yang hebat, subhanallah, sangat hebat, dan kita akan berkenal dengan beliau sebentar nanti, iaitu Tuan Muhammad Syukur Ibrahim. Okey, jadi kalau followers Tuan Muhammad Syukur dekat sini, boleh say hi sikit. Salam Ramadan. Terima kasih Lukudin. Okey, baik. Jadi sekali lagi saya ulang, hari ini kita RJ ataupun refleksi Jumaat dengan tajuknya OKU tapi okey. Saya tak nak cerita panjang berkenaan dengan tajuk ini. InsyaAllah dalam slot nanti kita akan tanya terus kepada Tuan Muhammad Syukri berkenaan dengan tajuk ini. Dan kita harapkan followers daripada CSR Al-Ihsan dan juga followers Tuan Syukur Ibrahim sendiri dapat stay hingga ke hujungnya. Okey, baik. Jadi tanpa buang masa, kita akan cuba kontak dengan Tuan Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Apa? sihat ke, Tuan? Alhamdulillah Sehat. sihat-sihat. Salam Ramadan. Salam Ramadan juga, Tuan, hari ini. Alhamdulillah hari ini first day puasa. First day hari Jumaat, berkat. Subhanallah, itulah hari Jumaat dan hari pertama puasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuan, Hmm. hari ini kita bersiaran hari ini refleksi Jumaat. Saya di Perak. Tuan bersiaran di mana, Tuan? Oh, di Bangi. Ah, Di Bangi. Ada tak followers-followers Ha. kita daripada Bangi? Dekat ni dengan Tuan Ha. Syukur punya rumah ni. Siapa Kok yang tengah tengok live kita ni boleh tak komen-komen? komen sikit, mana tahu jiran sebelah ke tengok live. Ah, Betul? Alhamdulillah. Jadi Tuan Syukur, untuk hari pertama Ramadan ni, musim PKP ni, macam mana keadaan di Bangi? Ada keluar beli barang macam mana ke? Oh, alhamdulillah dekat sini banyak grup-grup yang menjual barangan secara online. Ah, Jadi kita hanya order melalui online dan dihantar ke depan rumah lah. Ah, Alhamdulillah, masa semuanya patuh PKP. ada juga runner-runner yang melakukan servis membeli barang dapur. Itulah untungnya duk bandar tu. Jadi kita hanya WhatsApp dan barang tu sampai depan rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Antara hikmah PKP tu Betul? Kita lebih pandai okey. memanfaatkan kemudahan yang ada. Okey. Sekali lagi pada followers yang baru masuk, kita bersiaran dengan tajuknya dalam rancangan refleksi Jumaat, tajuknya OKU tapi okey. Tuan, saya tak syarah lagi berkenaan dengan tajuk kita. Sebab kita nak Oh, bagi pemilik tajuk tu sendiri yang akan bercerita nanti pada slot pertama. boleh? Uh, okey. Baik, alhamdulillah untuk yang baru hadir, sekali lagi kita dalam refleksi Jumaat dengan tajuknya OKU tapi okey bersama dengan Tuan Muhammad Syukur Ibrahim, founder kepada di Strike Solution, betul ya? Betul. Strike Solution, seorang motivator, penulis buku, usahawan, dan yalah, sebelum ni pun kita panggil kalau yang mana yang baru join, refleksi Jumaat kali ni adalah siri yang ketiga kita. Jadi Oh, okay.
yang ketiga. Yang pertama dan kedua itu, pertama kita dengan Ustaz Haridi, keduanya kita dengan Ustaz Syed Nur Hisham. Boleh pergi ke YouTube channel kita CSR Al-Ihsan, insyaAllah kita boleh jumpa ke sana. Dan lepas ni rakaman live ni pun kita akan upload di YouTube kita, insyaAllah tuan. Boleh, insyaAllah. Okay, baik. Jadi sebab IG ni kita ada duration yang sangat limit, sekitar 1 jam sahaja tuan. Oh, okay. 1 jam dia akan terus start. Jadi insyaAllah lah boleh kita nak masuk pada, kita santai-santai saja sambil-sambil boleh bersembang 3 hala dengan insyaAllah dengan boleh. kita tuan. InsyaAllah kalau ikut untuk soal mungkin saya boleh bertanya sikit lah pada tuan. Sebab tajuk ni kami pilih berdasarkan tuan sendiri. Maksudnya OKU, tapi OK ini adalah hashtag yang tuan gunakan sebagai tuan punya hashtag lah, maksudnya trademark tuan. Jadi mungkin kita boleh bercerita sedikit kepada kita punya followers hari ni. OKU tapi OK, apa yang sebenarnya tuan maksudkan dengan hashtag tersebut tuan? Silakan. Oh, okay. Alhamdulillah. Sebenarnya hashtag tu timbul ketika saya memulakan sesi ceramah motivasi saya lah. Sebenarnya saya tak sedar pun yang sebenarnya aku cakap hashtag tu sangat bermakna lah pada diri saya. Yang sebelum ni saya flashback balik, latar belakang saya sebenarnya dulu saya seorang yang sangat pemalu. Saya pemalu sebab dilahirkan dalam keadaan yang kurang upaya. Saya selalu komplain, saya selalu menangis, saya selalu cakap dengan mak saya, kenapa saya dilahirkan macam ni, apa salah saya, apa dosa saya. Kan kalau orang datang rumah saya akan lari masuk bilik, menyorok. Menyorok lah. Tak nak jumpa orang luar. Sebab apa? Saya malu. Saya malu dengan diri saya. Saya selalu tanya dengan mak saya, mak kenapa saya ni berbeza dengan adik-beradik saya yang lain? Kenapa saya ni berbeza dengan abang saya? Kenapa saya berbeza dengan adik saya? Kan? Kenapa tangan saya ni lain berbanding dengan orang lain? Okey, baik. Untuk pengetahuan followers kita yang mana yang mungkin baru kenal Encik Sukur ni, masa boleh pergi melawat page ataupun Facebook ataupun IG Sukur Ibrahim, Muhammad Sukur Ibrahim. Beliau adalah seorang orang kelainan upaya yang kita bawakan hari ini dan seorang usahawan berjaya, founder kepada D-Strike Solution, seorang OKU yang mempunyai syarikat sendiri. Jadi kita bersama. Tadi dia line start sekejap. Oh ya ke? Jadi yang pertama hantar saya dekat Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. Kan dalam satu program pemilihan komuniti PDK. PDK ni sekolah OKU. PDK PDK, pemulihan dalam komuniti. Dia memang sekolah menempatkan anak-anak yang kurang upaya lah. Okay, jadi situlah sebenarnya titik permulaan perubahan hidup saya. Yang mana sebelum ni saya merasakan saya yang paling susah, diri saya yang paling banyak kekurangan. Tapi bila saya masuk ke sekolah, baru saya sedar ramai lagi kawan-kawan saya yang lebih daif daripada saya. Maksudnya kata macam lebih susah lah, lebih banyak kekurangan daripada saya. Dekat situlah timbulnya rasa syukur pada diri saya. Kan, rasa macam adalah banyak kekurangan pun kan. Yelah memanglah ada nampak dari segi mata kasarnya, kaki saya macam ni, tangan saya macam ni kan. Tapi hakikatnya Allah kurniakan saya akan fikiran yang waras, yang boleh membezakan benda yang baik dan baik kan. Boleh bercakap, boleh melihat, dengar kan, boleh so semua benda lah boleh berjalan kan. Jadi kat situlah ubahlah diri saya daripada sudut yang positif, nak bina lagi keyakinan diri saya. Jadi mak ayah lah banyak membantu saya dalam perubahan hidup saya. Ayah saya hantar saya melakukan persembahan di hadapan masyarakat, nak kena berlakon ke bersyair mewakili pelajar-pelajar PDK. Dan ayah saya bawa saya pergi kenduri kahwin. Kenduri kahwin kan ramai orang. Biasa kenduri kahwin dia ada DJ, betul? Ada DJ, dia ada karaoke kan? Ya betul. Jadi ayah saya sampai dekat tempat kenduri kahwin, dia panggil. Dia cakap macam, Syukur kan, pergi menyanyi kat yang tu kan. Macam nak kenapa?
Nak kena menyanyi ke? Saya paksa rela. Bukan suka rela tau, paksa rela. Jadi sebab itulah. Jadi saya kat situlah saya membina keyakinan diri saya. Sampailah sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita tengok lah cerita daripada Tuan Sukur Ibrahim tadi, macam mana pentingnya peranan keluarga ya Tuan. Keluarga Betul. dan juga masyarakat untuk memberikan sokongan moral kepada orang kelainan upaya seperti Tuan. So saya memang sangat respect Tuan. Kalau mentaliti biasa orang yang rakyat kita mana-mana pun, dia akan melihat OKU ini adalah orang yang mempunyai kekurangan. Tapi kalau refer kepada apa yang Tuan cakap tadi, subhanallah, sebenarnya kita perlu tengok pada banyak sisi pandang. Mungkin kita kurang dari sudut fizikalnya, tapi sebenarnya Allah Ta'ala bagi kita akal sama je dengan orang lain, yang kita boleh survive dengan Allah Ta'ala bagi akal tu kan. Macam Tuan cakap tadi, kita boleh benda yang besar, kita boleh bezakan antara benda yang buruk dan baik, subhanallah. Betul Tuan. Jadi OKU tapi OKU itu maksudnya hari ni message yang nak disampaikan adalah OKU ini okey sebenarnya, dan masyarakat tak perlu memandang OKU ini terlalu terpencil. Betul Tuan Betul. Dan nak bagi motivasi kepada orang. Dan sebenarnya OKU tapi okey ni maksudnya adalah walaupun saya OKU tapi saya okey berbanding orang yang tak OKU tapi tak okey. Subhanallah, betul. Deep. Tapi betul Tuan. Betul lah kan, macam tu. Dia menumbuklah the punch bagi yang mana-mana yang normal ini. Allah Ta'ala gunakan segala benda, akal yang baik, fizikal yang baik, tapi kalau masih lagi tak okey, maksudnya ada something wrong lah. Ada something wrong lah yang dia orang kena perbetulkan dan sebagainya. Baik, so circle sangat. Lepas saya dah bina keyakinan diri saya kan, jadi ayah saya hantar ke sekolah biasa lah. Saya masuk sekolah rendah biasa. Masuk sekolah rendah biasa. And then lepas sekolah rendah saya masuk sekolah menengah. Sekolah menengah saya duduk asrama. Daripada tingkatan 1 saya duduk asrama. Sekolah menengah biasa dan duduk asrama pula. Duduk asrama lagi. Berapa ramai orang yang nak masuk asrama tapi menangis kan, nak balik, tak suruh duduk asrama kan. Tapi hari ni ayah saya hantar saya dekat asrama. Mula-mula tu menangis lah juga kan. Rasa sedih lah sebab ni parents dah tak sayang nak jaga kan. Tapi hakikatnya mak ayah saya nak belajar, nak ajar saya untuk berdikari. Askar tak? Saya askar. Jadi dia garang lah. Kena dah tu. Tegas. Dia cakap, duduk asrama. Kan tu lah. So saya duduk asrama. Kan? Subhanallah. So lepas saya habis tingkatan 5, saya masuk matrikulasi. Kolej matrikulasi. Dan selepas itu saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Subhanallah. Tengok tu followers. OKU tapi okey. Memang sangat okey Tuan. Sangat okey Tuan. Subhanallah. Kalau lah kita tak ambil ibrah daripada cerita Tuan Sukur ini, Masya Allah, kita tak ada apa-apa. Jadi ambil motivasi sangat daripada cerita ini untuk kita jadikan ataupun untuk kita bangkit. Sebab kita ambil sengaja kita pilih tajuk ni sebenarnya bertepatan dengan PKP kita. Semalam pengumuman dilanjutkan. Jadi sebenarnya kita nak cubalah bawa kepada followers kita. Untuk pengetahuan Tuan Sukur, kami di CSR Al-Ihsan, kita ada buat sebelum ni, seperti Tuan Sukur lah, kita ada buat motivasi. Kita ke sekolah dengan 2 jenis program Tuan, education. Pertama Inspire, yang ini program keusahawanan. Yang keduanya program gaya hidup aktif, yang kita namakan Go Active. Jadi yang ni untuk sekolah rendah, yang keusahawanan tadi menengah dan ke atas lah. Jadi benda yang sama kita ceritakan berkenaan dengan formula kejayaan. Kita nak encourage orang supaya nampak bahawasanya hidup ni banyak lagi benda yang sebenarnya kita boleh explore. Kalau boleh kita baca tadi, check kau, sokongan parents, family dan orang sekeliling memang paling penting, betul? Seperti mana yang Tuan Sukur kita cakap tadi. Okey, baik Tuan. Tuan adalah founder kepada syarikat yang nama D-Strike Solution Carpet, betul ya? Betul.
Baik, jadi mungkin saya boleh ceritakan sikit kenapa tuan pilih untuk menjadi seorang usahawan dan juga ada tulis buku. Kalau yang dapat setakat yang saya cari ni lah, ada 2 buku yang tuan telah Ya. tulis dan terbitkan. Takdir itu anugerah dan juga Inspirasi Syukur. Ni Kenapa buku tuan saya. memilih? Manalah itu bukunya. Ah, Inspirasi Syukur. Kenapa tuan memilih kan. bidang ni sebagai kerjaya tuan? Okey, sebenarnya dulu lepas habis belajar kan, kononnya kalau dah ada degree tu senang lah dapat kerja kan. Kan tapi hakikatnya bila berada di dunia nyata yang sebenar, benda tu berbeza lah. Bila saya lepas habis belajar tu nak pergi keluar cari kerja, pergi interview, pergi exam SPA dan sebagainya, anggap tak ada rezeki lah untuk dapat. Kan, tak ada rezeki untuk Okey, dapat. baik. Jadi saya memikirkan macam mana saya nak meneruskan kehidupan saya. Dengan keadaan saya ni duduk berjauhan dengan keluarga sebab keluarga saya di Melaka, saya orang Melaka. Dan saya Okey, baik. duduk di KL lah, saya duduk di Kajang masa tu. Kan, jadi saya Mhm. fikir buat apa lah. So biasalah bila kita lah belajar ni kan, tanya-tanya kawan ada peluang apa-apa, ada orang offer lah, jom syukur kita buat bisnes kan tuan. Saya cakap bisnes apa? Ah, Ada je kan tuan. Dia kata, alah bisnes-bisnes kita nak buat, jom lah kita buat sama-sama kan tuan. So saya pun buat gagal. mhm. Sebenarnya pengetahuan semua penonton, bisnes kapet saya ni adalah bisnes yang keempat. Subhanallah. Keempat tuan. Keempat, Okey, baik. keempat selepas 3 kali gagal dalam perniagaan. Bukan sekali tau, 3 kali. Orang lain sekali gagal dah tak nak buat dah, betul tak? Bisnes. Susah lah buat bisnes ni. Maksudnya kalau pisang tu dah jadi cekodok tuan Bukan dah jadi cekodok dah, masuk dalam mulut dah. Kan, dah Okey, 3 baik. kali. 3 kali gagal. Tapi saya nampak bisnes yang keempat ni macam ada potensi lah. Kan, saya nampak kegagalan saya yang lepas tau. Kita pandai dari sudut yang positif tau. Kan, Baik. bila saya nampak kegagalan saya yang lepas ni adalah disebabkan pertama adalah saya kurangnya ilmu pengetahuan tentang perniagaan. Saya main langgar je, saya main buat je. Yang kedua, kurangnya ilmu pengetahuan tentang pengurusan kewangan. Kan, Okey. dulu bukan tak ada job, ada job. Ada job, ada dunia untung, ada duit, tapi tak pandai urus duit tu dengan betul. Kan, ada duit belanja, ada duit tak simpan. Kan, sebab itu ni ada up and down. Kalau kadang time sekarang kan, time PKP kan. Kalau orang Betul. yang selama ni buat bisnes tapi dia hanya tahu buat bisnes tapi dia tak pandai urus duit dia betul, dia akan rasa yang sekarang adalah zaman yang susah lah. Tapi sebaliknya, kita dalam perniagaan kita fikir pasal depan. Maksudnya kalau tak ada bisnes macam mana, kita ada simpanan dan sebagainya. InsyaAllah kita still boleh survive lah. Kan? Jadi saya belajar tentang kewangan, pengurusan perniagaan dan sebagainya. Jadi saya start bisnes keempat ni dengan zero dan saya pergi belajar dan alhamdulillah saya dapat meneruskan kerjaya bisnes saya ni yang hampir sudah 11 tahun. Subhanallah. Ah, Lama dah tuan. 11 tahun. Subhanallah. 11 dan tahun. dalam bidang yang tak pernah terfikir. Saya sebenarnya saya ambil course IT. Saya adalah programmer sebenarnya. Tapi bila orang cakap buat kerja apa sekarang? Saya buat kapet. Kapet dah. Dia cakap bukan Pakistan yang jual kapet tu tau. Ya. Saya buat installer kapet lah. Pembekal dan pemasangan kapet. Kapet surau, kapet masjid, kapet pejabat. So sebenarnya dalam bulan puasa ni sebenarnya kalau anda ikutkan daripada projek tahun-tahun lepas punya sejarah, memang kita orang tim yang paling busy lah untuk Betul. penukaran kapet di surau dan masjid. Kan, sebab Baik. bulan ni ramailah banyaklah jemaah-jemaah yang nak tukar kapet, nak infakkan dana untuk kapet di kampung mereka. Saya banyak menguruskan kewangan dana-dana yang diinfakkan oleh hamba Allah kepada tempat-tempat mereka lah. Jadi bila PKP ni kita kena tarik handbrake balik lah. Kan. Jadi itulah yang kita duduk rumah dan alhamdulillah cakap bila saya bagi memberi ceramah motivasi kan,
kepada pelajar, kepada orang di luar. Mereka cakap ada tak buah tangan untuk mereka bawa balik. Sebab untuk pengetahuan semua, motivasi yang kita dengar hari ni, contohnya hari ni kita dengar motivasi kan, kita Baik. rasa motivasi, kita rasa bersemangat, kita rasa tak nak putus asa. Tapi hakikatnya kalau benda tu tak disemai, benda tu tak di-refresh, motivasi kita sebenarnya tahan 3 hari je. 3 hari je tuan. Ini apa, hari Jumaat, Sabtu, Ahad, hari Senin kita jadi zombie balik. Jadi motivasi tu perlu disemai. Jadi saya cakap ada tak something yang kita orang boleh bawa balik, Cik Syukur, untuk kita baca, mungkin kita boleh nampak Cik Syukur. Jadi saya fikir, saya cakap nak keluarkan sesuatu untuk dia. Keluarkan saya punya buku, Inspirasi Syukur. Buku ni adalah buku ni adalah sebenarnya buku kisah hidup saya. Kisah hidup saya yang saya tulis setahun saya masa tu tulis sebenarnya. Kan, setahun tuan. Tahun daripada saya dilahirkan, macam mana proses perubahan hidup saya, liku cabaran hidup saya, macam mana saya membesar, macam mana saya memulakan perniagaan saya. Dan ada satu bab dalam buku ni yang menulis pasal kisah percintaan saya. Saya dah kahwin tau. Tuan, subhanallah. Ada dengar suara anak kat belakang tu. Sudah kahwin alhamdulillah. Tapi ada satu bab dalam buku ni mengisahkan tentang kisah percintaan saya, macam mana saya berkenalan dengan isteri saya, dan macam mana cabarannya. Subhanallah, nampak? Dengan kalau kita katakanlah kekurangan yang ada. Okey, baik. Buku ni yang best untuk baca, dan bahasa buku ni pun adalah bahasa yang senang difahami. Okey. Ada yang bertanya kat sini, apa ni? Okey, baik. Bisnes ni kena belajar dari kesilapan dan perbaikinya. Betul. Cek kau. Betul ke saya sebut ni? Juga daripada Melaka. Bagus, bagus. Terima kasih sebab tulis nota kita. Kurang ilmu pengetahuan perniagaan, kurang ilmu kewangan, ini yang menyebabkan beliau jatuh sebanyak 3 kali. Terima kasih atas nota yang telah di... Okey, baik. Save live, insyaAllah. Gang Troopers, insyaAllah kita akan save live ni. Okey, mungkin line Tuan Syukur Ibrahim ada gangguan sikit. Kadang-kadang bila orang telefon, yalah kadang kita guna telefon personal, orang telefon dia dah terus cut kan. Okey, baik je ni. RM berapa buku Cinat Faizal? Nanti kita tanya, insyaAllah nanti kita akan tanya pada Tuan Syukur Ibrahim. Baik. Okey, sepanjang live tadi suara semua jelas ya. Mungkin boleh bagi love sikit baru kita nak tahu sama ada kita punya perjalanan sepanjang sekat ni hampir 25 minit kita bersiaran, adakah okey tak okey? Baik. Okey, baik. Kita masukkan semula Tuan Syukur. Clear, look coding clear, alhamdulillah, terima kasih. Okey Tuan. Tadi buku yang pertama, tadi buku yang kedua sebenarnya, ini adalah buku yang pertama. Okey, takdir itu anugerah. Okey, baik. Buku ni adalah buku kata-kata motivasi lah daripada saya. Dia laman bergambar, dan juga berwarna. Kan? Ada gambar anak sekali. Dia sesuai dibaca oleh semua golongan, dan termasuk golongan budak-budak pun boleh, sebab buku ni very simple kan, very simple, dan juga dia berwarna lah, so budak-budak tak boring lah baca kan. So ni saya pernah bergambar dengan Nick Vujicic. Nampak? Ya betul. Yang ni dia ikon luar negara. Betul Tuan. Motivator daripada Australia tu kan. Ya betul. Jadi saya pun pernah bergambar dengan mereka. Buku ni kalau dekat luar harga dia RM18. RM18. Buku ni kat luar harga dia RM18, tapi hari ni siapa yang mendengar live ni dan juga yang tengok video ni dekat YouTube nanti, saya akan buat promosi
Untuk buku yang ni, siapa yang ni harga dia 18, cakap dia saya daripada Al Ihsan punya video live kan. Dia akan dapat Screenshot sikit diskaun. bagi minta dia screenshot sikit. Dia akan dapat diskaun. Saya akan bagi dengan jual dengan harga RM15. RM15. Ini Maksudnya RM15. boleh terus ke DM ke Instagram tuan ke? Boleh DM terus ke Instagram saya. Okay. Sebab ada yang tanya tadi tu berapa ringgit buku tu. So buku yang kedua ni kalau kat luar harga dia 22. Okay, kalau kat luar harga dia 20. Kalau kat luar harga dia 22, tapi hari ni untuk pendengar-pendengar daripada CSR Al Ihsan punya IG live, harga dia RM20 je. Rezeki follower CSR Al Ihsan hari ni. So 15 dan 20. So kita diskaun lah untuk sempena bulan Ramadan, sempena PKP dan sempena Al Ihsan punya live. CSR Al Ihsan ini. Promosi. Alhamdulillah. Rezeki Ramadan followers Al Ihsan tu, alhamdulillah. Dan bagi yang join live ni seperti biasa, kalau siri-siri sebelum ni kita ada buat soalan khas untuk yang join live ini. InsyaAllah stay sampai akhir. InsyaAllah nanti saya akan bagi satu soalan, Tuan Sukur juga akan bagi satu soalan. Perlu jawab secepat mungkin dalam DM CSR Al Ihsan kita, dan kita harapkan semua penonton boleh stay sehingga ke akhir rancangan. Okay, baik Tuan, terima kasih banyak. Tadi Tuan ada tunjukkan satu gambar orang yang sama senasib dengan Tuan. Bila orang yang berjaya ni selalunya dia ada mentor dia. Orang berjaya ni selalu dia ada mentor dan dia ada formula. Seperti mana Al Ihsan kita ada formula kita. Jadi mungkin Tuan boleh berkongsi siapakah mentor yang membuatkan Tuan boleh bangkit. Dan kalau tadi Tuan bercerita berkenaan dengan ibu bapa Tuan. Saya tak pasti sama ada mentor Tuan siapa yang Tuan ambil sebagai untuk jadi seorang motivator hari ni. Dan juga apa formula kejayaan Tuan sehingga sekarang. Silakan. Sebenarnya dari segi bidang perniagaan ni, saya tak ada satu orang yang mentor khusus lah. Dan saya follow pada mereka yang memberi ilmu yang baik kepada saya. Tak kisah siapa. Orang yang baru ataupun orang yang lama, orang yang berjaya ataupun orang baru nak berjaya, semuanya saya kumpul dalam satu ilmu yang saya boleh gunakan sepanjang hidup saya. Dan benda tu adalah saya ambil yang terbaik lah untuk diri saya dalam keadaan saya ni. Ialah orang lain buat bisnes dalam keadaan dia ada fizikal yang sempurna, dia ada segala mungkin kemudahan yang ada, tapi berbeza dengan saya, yang mana saya ni buat bisnes dalam keadaan saya ni kurang upaya. Saya tak mampu untuk menaiki kenderaan sendiri. Orang lain kalau nak pergi jumpa klien, jumpa pelanggan, start kereta jalan ataupun jumpa klien. Tapi sebaliknya saya kalau nak jumpa seseorang ataupun nak keluar, saya memerlukan bantuan orang lain untuk membawa saya. Jadi perjalanan saya ni memang jauh berbeza dengan orang lain. Itu benda yang pertama lah. Yang kedua adalah dari segi motivation sendiri. Macam mana saya boleh terlibat dalam bidang motivation, keluar memberi motivasi adalah sebenarnya kesedaran tu timbul bila saya nampak hari ni kejayaan yang saya ada bukanlah sebab hebatnya saya. Tapi hari ini kejayaan yang saya ada adalah asbab kepada bantuan Allah. Itu of course lah Allah yang izinkan dan ditolong ataupun dibantu oleh masyarakat yang hari ini mungkin membantu saya dari segi secara langsung ataupun secara langsung. Mungkin klien-klien saya yang lepas, yang awal-awal dulu yang macam percaya ke tak percaya sebenarnya Syukur ni boleh buat kerja. Tapi diorang macam apalah bagi peluang. Saya anggap ia adalah bagi peluang untuk saya hari ini menunjukkan potensi diri saya. Jadi saya rasa macam why not kalau hari ni saya dah berjaya sekarang, alhamdulillah, saya give back to masyarakat balik. Saya add value to other yang mana saya bagi motivation kepada orang yang hari ni saya anggap dalam kejayaan saya ada, kesimpulannya adalah semua orang boleh berjaya. Orang boleh berjaya walaupun dia ada banyak kekurangan. Walaupun saya dulu buat bisnes pun tak ada modal. Ada orang cakap macam mana nak buat bisnes tapi tak ada modal. Saya pun buat bisnes dalam keadaan tak ada modal. Bukan setakat tak ada modal, negatif modal sebab dah pernah gagal 3 kali. Jadi modal dah keluarkan 3 kali, memang tak ada modal. Tapi ini macam mana kita bina balik, ia bermula daripada dalam diri.
dalam diri, diri kita sendiri, bukan sebab duit ke, bukan sebab modal ke, tapi sebab diri kita sendiri. Kalau kita diri kita betul, diri kita positif, insya-Allah perjalanan tu akan lebih mudah. Kan, Subhanallah. dan saya nampak formula yang saya ada dalam saya mencapai kejayaan dalam hidup. Saya bagi 3 tips lah. 3 tips. Okay, baik. Boleh? Siapa Boleh, nak boleh. dengar saya tu? Boleh komen. Ah, komen sikit nak kata. Nak, tak nak dengar tak begitulah. Okay, saya ada 3 tips untuk saya sampaikanlah. Tips yang pertama. Tips pertama daripada saya untuk mencapai kejayaan, pertama sekali kena ada impian. Kena ada impian. Yang pertama, kena ada impian. Dan alang-alang berimpian tu kan, semua sahabat-sahabat live saya, mesti impian yang besar. Mesti kena ada impian yang besar. Kenapa kena ada impian yang besar? Sebab apa? Orang yang ada impian yang besar, dia tak sempat pun nak rasa malas. Sebab itu besar kan, dia nak buat macam-macam, dia nak dapat macam-macam. Jadi dia bangun tidur pun dia kena terjun daripada katil. Sebab apa? Impian dia tu banyak yang tak capai lagi. Masa dia pun dia tak sempat nak fikir-fikir pasal hal orang lain, nak membawang ke, nak malas ke, sebab banyak lagi impian dia yang dia tak tercapai. Betul tak? Berbanding dengan orang yang ada impian dia yang kecil-kecil, dia rasa macam tak apalah, nantilah dulu. Impian kecil kan. Dia pun akan lebih besar bila dia ada impian yang besar. So itu yang pertama, kena ada impian yang besar. Siapa yang dah ada impian sekarang, please besarkan lagi impian. Supaya kita sendiri pun yang tengok impian kita pun takut. Betul ke impian pun itu yang terkejut berkatil tu. Terkejut lah. Rasa macam impian aku tak tercapai lagi. Pertama, saya ada impian yang besar. Itu yang pertama. Okay, so yang kedua, dah ada impian, kena ada tindakan. Action. Kan? Action. Cakap ramai orang ada impian dekat luar. Bila kita tanya kan kawan-kawan kita ataupun orang-orang kat luar, semua orang ada impian. Siapa yang tak ada impian? Betul tak? Konon lah ada impian. Tapi hari ni bila suruh dia pergi bertindak ke arah impian tu, dia buat apa? Nantilah. Kan? Tunggulah dulu. Alamak, malulah. Kan? Esoklah kan? Malas lah kan? Betul tak? So orang yang ada impian yang besar, dia kena terus bertindak. Hari ni kan, kenapa saya gagal 3 kali dalam perniagaan? Sebab saya tak fikir-fikir dah. Saya dapat satu peluang, saya terus buat. Kan? Saya terus bertindak. Orang suruh buat, saya buat terus. Saya tak fikir dia berjaya ke, tak berjaya ke, itu cerita nombor 2. Saya buat terus. Saya bertindak ke arah apa yang saya inginkan. Orang biasa cakap try and error kan. Tapi kita sekarang try and adjust. Kita adjust sepanjang perjalanan kita dalam kita mengejar impian kita. So kena action, kena bertindak, jangan malu, jangan malu, jangan malas, jangan cakap bila nak buat bisnes kan macam malulah orang cakap kau ni tiba-tiba buat bisnes kenapa kan? Ataupun kau ni nak berjaya kan, selama ni kita pun tak rasa nak berjaya pun, tiba-tiba rasa nak berjaya, nak bertindak malu, takut kawan-kawan kutuk ke, takut kawan-kawan ke kan. Jadi jangan malu, bertindak terus kan, bertindak. So itu pentingnya bertindak, kena buat. Kena buat. Yang ketiga, yang terakhir adalah kena bertahan untuk berjaya. Bertahan. Sebab kadang-kadang ada orang yang dah bertindak, dia dah buat, tapi dia tak bertahan. Jadi menyebabkan dia berhenti di tengah jalan. Rasa dan sebagainya. Jadi bertahan. Jangan bandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Mungkin ada orang dalam mengejar kejayaan, perjalanan dia lebih cepat. Kan? Ada orang cepat. Dia buat sikit je, dah nampak dah kejayaan dia. Kan? Dia orang nampak macam, hebatnya dia. Kan? Sekejap je dia dah berjaya kan. Kita ni masih lagi dah buat pun masih lagi perlahan-lahan, bertapak lagi. It's okay. Jangan down, jangan sedih. Sebaliknya kena terus keep on moving forward. Kena
dan berjalan, insya-Allah walaupun kita lambat sikit daripada orang lain, tapi sekurang-kurangnya kan kita sampai ke destinasi yang kita impikan. InsyaAllah. Banding orang Subhanallah. lain, mana orang lain yang nak berjalan pun tak berani, betul tak? Hmm. Kan, jadi kena bertahan. Bertahan. Saya Bertahan. selalu menggunakan hashtag apa? Hashtag sikit je lagi. Sikit je lagi. Banyak hashtag digunakan. Sikit je lagi Sikit lagi. Maksudnya buat apa-apa pun kena cakap diri sendiri. Sikit je lagi. Sikit je lagi. InsyaAllah lah benda tu akan rasa sedikit kan. Subhanallah. Okey, baik. Subhanallah, kita punya followers ni pun semua bagus-bagus ni. Ada yang ditulis note ni. Unit Koku ke ni? Ke unit OKU Skin Chain? Minta maaf kalau saya salah sebut tu, saya tak pasti sebab ejaannya bersambung. Pertama, impian yang besar, betul. 3, yang Tuan Syukur kita kongsikan tadi, formula kerjaannya pertama adalah perlu ada impian yang besar. Yang keduanya perlu bertindak. Okey, dan yang ketiga perlu bertahan. 3 formula yang Tuan Syukur pegang. Mungkin sebab hari ni first Ramadan, kita suka nak share benda-benda macam ni. Alhamdulillah, Al-Ihsan pun sebenarnya kita ada hashtag kita tersendiri, Tuan. CSR Al-Ihsan. Untuk CSR Al-Ihsan. Hashtag kita adalah manfaatkan hidup. Wow. Manfaatkan hidup. Sebab kita tim untuk kita buat charity pada pada masyarakat dari sudut perkongsian ilmu kan. Jadi kita gunakan hashtag ini sebagai kita punya trademark lah, manfaatkan hidup. Dan mungkin saya boleh share sedikit dekat sini. Kalau Tuan ada tadi 3 formula. Pertamanya perlu impian yang besar, tindakan dan juga bertahan. Sebenarnya di Al-Ihsan kita pergi ke banyak sekolah, Alhamdulillah. Kalau rekod tahun lepas sahaja, kita dah berjumpa lebih kurang hampir 90,000 orang, Tuan, Alhamdulillah, di seluruh Malaysia. Sebab kami tim ada 6 orang, Tuan, di seluruh Malaysia. Jadi kita sharekan berkenaan dengan 3 formula ni. Al-Ihsan berjaya 3 formulanya. Kalau Tuan tadi impian besar, kena bertindak juga bertahan. Al-Ihsan kita 3 formula ni. Pertamanya solat. Kita encourage orang untuk solat. Sebab macam Tuan cakap tadi, modal diri itu adalah modal yang paling besar untuk orang tu berjaya, betul kan? Betul. Jadi yang untuk bertahan ni, jadi pertamanya kita mengajak orang untuk bersolat. Solat adalah benda yang paling penting. Yang keduanya, kena jaga ibu bapa. Kadang ini boleh menjadi big why kita. Dan yang ketiga, kena banyakkan bersedekah. Jadi 3 benda ni yang kita encourage orang untuk buat supaya dia boleh berjaya sebagaimana orang-orang lain boleh berjaya. Alhamdulillah. Ini kira formula daripada founder Al-Ihsan lah, Tuan Haji Al-Ihsan bin Muhammad Hassan. Okey, baik. Ada yang dah tulis kat sini 3 formula. Ni ada guna hashtag dah. Cinat Faizal, sikit je lagi. Subhanallah, sikit lagi. Semua dah guna dah ni. Sikit je lagi. Ini hashtag apa ni? Untuk PKP ke apa? PKP ni pun kan dilanjutkan sampai 12 Mei kan? Cakap dengan sikit je lagi. Sikit. Okey, baik, Alhamdulillah. Okey. Follower kita sesi lepas ni kita akan ada soal jawab. Mungkin boleh fikir dah apa soalan-soalan yang dia tanya. Kita bukan senang nak jumpa Tuan Syukur ni, sibuk ni, usahawan berjaya, sibuk. Walaupun PKP ni dia masih sibuk dengan perniagaan dia. Jadi boleh bersedia dengan soalan-soalan. InsyaAllah lepas ni kita akan buka ruang untuk kita bersoal jawab. Okey, baik, Tuan. Kita nak bagi, tadi Tuan dapat cerita berkenaan latar belakang, formula. Kita nak tahu juga, kita nak bagi pendengar kita buat something. Maksudnya menggunakan tempoh PKP ini, kalau Tuan sendiri dengan keadaan yang Tuan ada sekarang, kami ni boleh kita katakan sempurna, Alhamdulillah. Bagaimana dalam tempoh PKP ini kita boleh jadi produktif dan kreatif? Kalau Tuan sendiri, OKU, macam-macam yang Tuan buat, mungkin kita boleh share sikit apa aktiviti yang kita boleh buat untuk menjadikan kita ni produktif dan kreatif sepanjang tempoh PKP ini dan juga sepanjang selepas PKP ini, Tuan. Terima kasih. Silakan. Sebenarnya saya ni kalau lah orang tanya saya, Syukur, apa satu perkataan yang hari ni menggambarkan kejayaan saya? Hari ni saya akan jawab satu perkataan, iaitu saya rajin. 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 Saya sangat rajin. Saya memang sangat-sangat rajin lah. Saya memang tak boleh nak duduk diam. Saya mesti nak buat sesuatu. Walaupun dekat rumah, saya nak buat sesuatu
supaya saya tak adalah duduk je ataupun baring je ataupun rasa nak relax, saya tak ada. So saya memang jenis kalau kat rumah, saya sekarang kalau tempoh PKP ni saya memang jadi babysitter sepenuh masa lah. Okey. Dengan anak kan. Dan selain tu saya membantu kerja-kerja rumah, dan antaranya kadang saya sapu rumah, vacuum kan. Saya memang tugas utama saya dekat rumah lah saya lipat kain. Lipat kain tau. Kain tak ada kan. Lipat kain kat rumah kan. Jadi benda-benda betul, benda-benda yang memang saya cari kerja lah untuk saya tak manjakan badan saya untuk bila kita manjakan badan kita tak buat apa, jadi kita akan rasa malas kan, kita akan rasa kita akan rasa macam badan dia rasa macam lesu lah. Jadi saya buat kan untuk saya sentiasa cergas aktif kan, dan alhamdulillah lah kan, rasa tak bosan lah duduk rumah kan, dan mencari peluang-peluang yang ada melalui internet yang boleh saya gunakan sepanjang tempoh PKP ni. Dan untuk mengetahui semua, kapet saya sepanjang PKP ni memang langsung tak boleh buat memang langsung tak boleh jalan. Ada pelanggan yang tempah kapet, ada pelanggan yang dah booking tim kita orang, semua tak boleh berjalan. Jadi memang saya memang zero income lah. Zero. Okey, terima kasih pada yang ada tulis nota ni. Unit Koku Skinchan, solat, jaga ibu bapa, sedekah. Betul, ini 3 formula kerjaan alisan sebab. Okey, tuan tadi terputus sekejap, tak apa, sila sambung, boleh teruskan. Saya tak dapat sebarang bantuan apa-apa daripada kerajaan dan sebagainya, jadi kita kena buat sendirilah. Jadi bila saya fikir apa peluang-peluang perniagaan yang saya boleh buat menggunakan media sosial saya. Jadi saya fikir macam saya dapat peluang untuk membekal serunding. Serunding saya ambil serunding tu daripada Kelantan, and then saya buat kuliah serunding tu kepada orang lain. Dan juga setiap kali bulan puasa saya memang menjual air katira daripada Johor yang famous tu. Allah, saya kena habis. Tak boleh cakap sekarang tengah hari ni haus kan. Peluang-peluang macam tu lah saya cari apa-apa dua peluang yang tak payah nak keluar rumah, tapi buat sesuatu. Kita cipta sesuatu untuk kita buat kan, cipta sesuatu untuk kita buat kat rumah, daripada kita hanya nak rasa macam bosannya, rasa nak tidur je ke, rasa macam tak larat je ke. Jadi kita buat sesuatu untuk kita tambahkan pendapatan kita. Alhamdulillah. Tu nampak tipsnya pertama sikap. Dia awal-awal tadi kita. Modal diri itu yang paling penting untuk kita berjaya, untuk kita jadi apa sahaja. Bukan berdasarkan fizikal kita, bukan berdasarkan apa orang cakap, modal diri sendiri. Orang kata selalunya lah, saya selalu cakap, orang kata anak bongsu manja, anak sulung pandai berdikari. Tapi orang cakap lah tu. Kalau anak yang nak jadi manja pun boleh, anak bongsu nak jadi yang paling berdikari pun boleh. Apa-apa pun atas diri sendiri tuan ya. Baik. Betul. Jadi tips jadi produktif kena rajin. Bila dah rajin, Allah Ta'ala akan bagi ilham macam-macam untuk kita. Kalau bisnes dengan bisnesnya sebagai pelajarnya mungkin yang tengah buat tesis, macam-macam ilham ada sekarang ni. Jadi produktif dengan ada sikap rajin. Ialah sebab setengah ramai yang pekerja yang work from home, ada yang work from home, ada yang kita alhamdulillah di Al-Ihsan sendiri pun kedai tutup dah hampir 2 bulan. Tapi pekerja kita memang tak masuk kedai lah. Kalau yang mana yang di HQ memang kita akan work from home, dan pekerja yang kedai memang dia akan bercuti lah, dan kita harapkan boleh ambil input-input ni, tambah knowledge dan juga motivasi diri untuk terus. Lepas ni mungkin kedai kita boleh buka, kita boleh buat dengan lebih baik-baik. Jadi kita dah masuk pada slot yang keempat, alhamdulillah. Okay, baik, tadi saya ada beritahu pada akhir slot ataupun rancangan kita hari ni,
kita akan bagi 2 soalan. Tapi saya tak tunjuk lagi hadiah. Mungkin yang baru join, kita boleh tengok sikit hadiah yang 2 soalan 2 soalan untuk 2 orang saja. Jadi siapa yang cepat lepas habis ni terus DM CSR Lesan. Nantilah kira Tuan Syukur dah ada dah. Tuan Syukur dah ada dah ada punya soalan. Saya pun dah ada soalan saya. Jadi yang mana alert dengan kita punya pengisian sepanjang IG live ni, insyaAllah dia akan dapat. Okay, baik. Pertama kita ada jersey. Okay, eksklusif, tak ada jual mana-mana outlet kita yang 130 lebih tu kita tak ada jual Jadi yang ni memang khusus untuk program jersey yang pertamanya, dan yang keduanya adalah bola. Bola Wow. AL ni okey, bola. Okey, baik. Jadi boleh dengar betul-betul apa yang pengisian yang kita sampaikan, insyaAllah. Akhir rancangan nanti kita bagi soalan dan juga kita boleh jawab dengan baik. Okey, baik. Kita buka boleh ya? Kita buka Tuan untuk kita punya followers untuk bertanya apa-apa untuk kita kongsikan. Baik, kita tengok komen sikit. Sirajuddin Ashraf, saya sangat rajin. Baik, itu cara untuk kita dapat jadi seorang yang bermanfaat dan juga lebih produktif. Lipat kain guys. Lipat kain, betul. Tak semestinya kerja rumah ni perempuan je kena buat, lelaki pun kena tolong. Betul? Sedap serunding Kelantan. Nanti boleh PM lah Tuan Suko. Kalau kata sedap tu kena belilah. Kita try lah. Okay, baik. Followers kita mungkin ada yang ada soalan. Bukan senang ni. Kita nak jemput Tuan Suko ni, orang sibuk ni. Kita ada masa pun tak banyak dah. Boleh bertanya soalan-soalan yang dirasakan dah. Mungkin boleh cerita sikit ada masalah apa-apa ke. Tuan Suko boleh bagi motivasi pada kita, insya-Allah. Okey, kat sini apa lagi komen-komen ni? Tiga formula. Okey, ni ada hashtag manfaatkan hidup. Okey, baik, terima kasih. Terima kasih kepada yang rajin menulis nota sepanjang kita punya PKP ni. Ni. Meran Saiful. Bagaimana cara untuk educate diri supaya menjadi lebih produktif? Kalau tadi tuan dah sharekan berkaitan dengan kena rajin. Mungkin ada lagi ni. Macam mana nak educate diri supaya menjadi lebih produktif? Sila tuan. Okey, yang pertama saya rasa macam mana saya educate diri untuk jadi orang yang produktif adalah kita suka di media sosial kan. Kita suka tengok kehidupan orang yang memberi impact positif kepada kita. Kan? Kadang-kadang ada orang, dia tengok kehidupan orang akan beri impact negatif pada dia. Kan? Negatif kat dia kena macam mana? Dia bestnya walaupun PKP tapi ada bisnes. Dia bestnya walaupun PKP tapi happy. Kan? Dia rasa down. Tapi itu salah. Maksudnya hari ni kita tengok orang dan kita rasa dia boleh memberi impact positif kepada kita. Itu penting. Ada balik pada diri sendiri juga macam mana penerimaan diri kita terhadap sesuatu yang berlaku. Abang kata PM new normal kan. Benda yang baru. Benda yang baru. Jadi kita tengok hidupan orang, kita tengok kat Facebook mungkin, kat Instagram mungkin. Orang tu walaupun dia PKP tapi dia rajin. Dia jadi runner mungkin, dia beli-beli barang untuk orang, dia buat sesuatu untuk tambahkan pendapatan dan sebagainya. Jadi bila kita tengok, kenapa aku ni duduk rumah tak ada buat apa, sedangkan orang lain walaupun duduk rumah dia ada buat sesuatu. Tak semestinya sesuatu tu menambahkan pendapatan. Mungkin buat sesuatu, ada kawan-kawan saya tengok duduk rumah ada bercucuk tanam tiba-tiba jadi petani. Subhanallah. Yang duduk rumah tiba-tiba mengecat rumah. Kan? Jadi dia buat sesuatu untuk jadikan diri dia sebagai seorang yang produktif. Jadi saya pun tengok kawan-kawan saya yang mana tu, saya pun rasa macam kena jadi produktif lah. Buat atau apa-apa, tiba-tiba kita rasa macam kita nak lap lah sawang-sawang yang ada dekat Shilling ni selama ni tak pernah nampak pun. Buatlah apa-apa. Jadi pentingnya media sosial main peranan dan pentingnya orang yang kita follow dalam media sosial. Kan? Jangan kita nak follow seseorang yang memberi impact negatif, sebaliknya kita kena follow orang-orang yang memberi impact yang positif. Itu cara nak high up diri saya untuk jadi lebih produktif. Dan saya suka kalau saya, yelah, sebagai seorang manusia kan, tipulah saya ni tak pernah down, betul? Tak pernah rasa sedih, tak pernah rasa kecewa, tipulah. Kita manusia yang ada naluri dan perasaan. Jadi saya pun pernah melalui saat-saat itu, tapi macam mana saya bounce back.
Okey, terputus sekejap. Okey, baik. Ada lagi 2-3 soalan. InsyaAllah kita akan pilih soalan-soalan yang lain untuk dijawab. Sementara tunggu Tuan Syukur untuk bersiaran semula. Dan untuk peringatan kita ada baki lebih kurang dalam 10 minit sahaja. Jadi kurang 10 minit. Dan insyaAllah kita akan pilih soalan-soalan yang baik ni daripada okey, dah terputus. Daripada okey tak, daripada Jasmine dah beli cat tapi belum ada masa. Okey, baik. Macam mana nak atasi rasa malu Hasbullah 412. Cara nak hadap member yang selalu down. Ni siapa ni? Haikal Hazli. Kenapa member selalu cakap macam mana ni? Okey. Jadi first tadi tu circle. Circle sangat penting untuk kita jadi orang yang baik. Gunakan 1 gig yang kerajaan bagi tu, manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Okey, 1 gig tu mungkin kita jenis kaki movie tak banyak, tapi gunakan 1 gig tu. Sebab sekarang ni kalau kita tengok ramai motivator, ramai ustaz-ustaz yang buat perkongsian live sama ada di IG ataupun di Facebook. Jadi antaranya kita lah, kita buat seminggu sekali. Gunakan peluang itu, gunakan 1 gig tadi tu betul-betul untuk menambah ilmu kita, menambah kesedaran dan juga untuk motivasi diri kita. Okey, baik. Betul. Suara Tuan dengar tapi saya tak pasti. Yang live bersama dengan CSR ni dengar tak suara Tuan Syukur? Sebab gambar masih lagi tak nampak. Boleh komen. Nampak tak saya? Nampak dah? Gambar masih lagi tak nampak. Saya nampak. Sebab sebelum ni kita pernah live, gambar tak nampak, jadi kita punya followers tak dengar suaranya. Jadi sekejap kita tanya followers sekejap. Dengar tak suara Tuan Syukur? Boleh komen sikit tak dekat live kita ni? Sebab dalam dengar. Dengar, ada yang kata dengar ni, suara dengar. Okey. Kalau tengok kat sini tadi ramai yang bertanya soalan ni. Kita ada kurang lagi daripada 7 minit. Mungkin kita boleh pilih satu soalan kejap ya. Okey, ada yang tulis nota. Satu lah saya rasa yang bersesuaian. Daripada Haikal Hazri. Cara nak hadap member yang selalu downkan kita. Macam mana tu Tuan? Mungkin ada tips ataupun pesanan kepada Hazri. Okey, cara nak hadap member. Member ni memang ada macam-macam jenis member kan? Okey, ada macam-macam jenis member. Okey, suara pun dah tak dengar kan? Hello, okey baik. Tak nampak gambar, tak nampak ya. Saya sendiri pun okey dah bersiaran. Okey, nampak alhamdulillah. Baik, boleh teruskan Tuan. Balik pada soalan tadi, macam nak hadap member yang itu memang kepakaran saya lah, hadap member yang negatif ni. Kena share tips tu. Ada yang tanya tu. Bukan member yang negatif, sebab saya ni orang Melaka. Jadi bila orang Melaka ni, bila orang cakap orang Melaka ni jenis orang yang cakap dia kuat. Kan? Cakap dia suka, dia suara dia lantang. Dia jenis orang Melaka yang suka cakap straight to the point, direct kan. Betul. Saya dah biasa lah mendengar kata-kata mungkin yang kuat dan lantang tu lah. Jadi bila kita dah biasa benda tu, benda tu dah jadi benda tu yang dah kental dalam diri. Kental. Ya, jadi sama juga macam pendengar dekat luar. Kan, kita apa yang kawan-kawan kita cakap kita ambil yang positif. Sudut yang positif. Kalau kita cakap kita nak berubah, kita nak jadi berjaya, tiba-tiba kawan cakap kau tak boleh berjaya. Aku tengok diri kau memang kau tak boleh berjaya. Kan, jadi bila kita tengok macam tu, janganlah pula kita down, janganlah kita mengiyakan lah aku memang tak boleh berjaya lah. Tak ada, sebaliknya kita jadikan benda itu sebagai satu cabaran. Cabaran tu kita tak perlu nak. Cabaran tu kita tak perlu nak lantang bersuara balik. Maksudnya kau tengok nanti satu hari nanti aku akan berjaya. Tak perlu. Benda tu tak perlu dikeluarkan dengan kata-kata. Sebaliknya kita perlu tunjukkan dengan tindakan kita. Biar dia yang lihat. Dia ada lihat sendiri yang kita ni boleh berubah dan kita ni boleh berjaya insyaAllah. Dan kita pula janganlah angat-angat je kan. Maksudnya nak berjaya tapi buat sekejap je, lepas tu kita putus asa, tak nak. Jadi kita ambil sudut yang positif kan, kita ambil kekuatan lain, mungkin
dan kawan-kawan yang cakap macam tu mungkin dia nak mencabar kita untuk kita betul-betul buktikanlah yang kita hari ni adalah orang yang memang boleh buat dan boleh berjaya. Jadi Subhanallah. Kita tukar perkara yang tadi tu kepada menjadi sebagai cabaran ya, kepada kita, sebagai pembakar semangat kepada kita, ya. ya cabaran, dan kita gunakan ataupun kita ambil pula kawan-kawan yang lain yang positif untuk bagi semangat kat kita balik juga. So kawan ni kita boleh berkawan insya-Allah. Kan jangan kita macam nak pilih-pilih kawan, orang saya kawan yang berjaya, yang tak berjaya, semua ada. Jadi kita ambil yang baik daripada mereka, kita jadikan pegangan untuk diri kita. Betul, alhamdulillah. Baik, ini pun ada yang komen, "Cik kau, saya ada kawan yang pernah kata kau tak ada apa yang boleh dibanggakan." Okey, baik, tadi Tuan Syukur dah bagi tadi. Apa-apa pun terletak betul, anggap cabaran, betul, alhamdulillah. Kena anggap tu satu cabaran dan kita boleh buktikan pada mereka. Okey, baik. Sebenarnya kita punya masa dah tak banyak. Kita ada kurang dari 4 minit lebih kurang, okey. Baik. Jadi tadi kita dah janji untuk bagi 2 soalan, satu daripada saya dan satu daripada Tuan Syukur. Saya rasa masih lagi start lagi ni. Lepas tu tak payah layan dia. Okey, baik. Tapi jangan berdendam. Kita doakan yang baik-baik, insya-Allah dia akan jadi baik. Daripada kawan kita yang negatif tadi, kita boleh tukar dia menjadi positif dan juga dia akan jadi circle kita yang juga baik. Okey. Jadi tak perlu dendam dan kita doakan kebaikan untuk dia, insya-Allah Allah Taala akan bagi juga kebaikan pada kita. Okey, baik. Okey. Dah clear. Kita ada kurang lagi lebih kurang 3 minit, Tuan. Jadi kita nak bagi soalan dekat kita punya viewers. Saya akan bagi satu soalan dulu, lepas ni Tuan bagi satu soalan dan juga boleh terus simpulkan kita punya perbincangan ataupun perkongsian kita hari ni. Okey, baik. Soalan daripada peringkat CSR Resan. Tadi pada awal-awal dan juga pertengahan kita ada kongsikan berkenaan dengan hashtag. Kalau tengok pada tajuk hari ni, OKU tapi okey, itu adalah hashtag yang digunakan oleh Tuan Syukur Ibrahim. Dia sendiri yang gunakan hashtag tu. Okey, jadi kita dah kongsikan hashtag CSR Al-Ihsan. Apakah hashtag yang saya kongsikan tadi? Hashtag CSR Al-Ihsan, apa yang kita kongsikan? Itu soalan pertama lah saya. Dan seterusnya saya bagi pada Tuan Syukur untuk bertanyakan satu soalan dan juga terus buat kesimpulan dalam masa lebih kurang daripada 2 minit, Tuan. Silakan. Okey? Boleh, Tuan, Boleh? Okey, sila. Okey, baik. Tadi tak dengar soalan ni apa dia? Okey, baik. Tuan boleh terus bertanyakan satu soalan kepada kita punya penonton live hari ni dan juga Tuan boleh terus simpulkan perkongsian kita hari ni. OKU tapi okey. Silakan, Tuan. Kurang 2 minit, Tuan, ya? Soalan saya adalah hari ni apa 3 tips yang saya berikan untuk mencapai kejayaan dalam hidup? Okey, 3 tips yang saya berikan. Okey, itu soalan saya lah. Nanti boleh jawab, nanti dapat hadiah daripada CSR Lesson, insya-Allah. Okey, so kesimpulan daripada live hari ni, saya harap semua pendengar di sana terus sentiasa kuat dan tabah menghadapi setiap cabaran dan halangan yang ditempuhi, kan? Dan sebab hari ni kalau hidup kita tak ada cabaran, tak best lah, kan? Dan cabaran itu adalah sebenarnya pada loncatan untuk kita lebih berjaya dalam hidup. Kan? Jadi pentingnya untuk kita menerima cabaran dan kita ambil as a positif, benda-benda yang positif dalam diri kita untuk kita mencapai kejayaan. Hari ni dalam keadaan saya seperti ini, tangan saya macam ni, kaki saya macam ni, dengan ketinggian saya hanyalah 100 cm je tau. Kalau berdiri dekat orang yang nombor sebelah lebih kurang paras-paras pinggang je. Tapi hari ni pun bersemangat. Saya pun tak putus asa untuk saya capai kejayaan dalam hidup saya. Jadi saya ambil kesempatan ni, terima kasihlah kepada CSR Al-Ihsan kerana sudi live dengan saya. Dan terima kasih juga pada Tuan. Saya doakan Al-Ihsan terus maju ke hadapan, berjaya memberi manfaat kepada ramai orang, dan kepada masyarakat luas selamat berpuasa, dan tingkatkan amalan, dan juga sentiasa cakap tips macam mana nak murah rezeki adalah sentiasa bersedekah. Sentiasa bersedekah. Sedekah ni tak perlu banyak. Kadang aku tak ada duit nak sedekah, kan? Tak perlu. Sedekah sikit pun boleh sedekah juga. Baik. Okey, terima kasih. Pihak kami pun terima kasih kepada Tuan. Kita ada lebih kurang 30 saat lagi untuk kita end live.
Jadi sekali lagi terima kasih Tuan Syukur Ibrahim, dan kita harapkan Tuan tak jemu untuk bersama dengan kita, dan selamat menyambut Ramadan Tuan. Okey, terima kasih. Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Jawab di DM IG ya. Okey, Assalamualaikum.